Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'. Alhamdulillah, pada petang ni sama-sama kita dapat meluangkan masa untuk menambah ketaatan pada Allah Azza wa Jal. Kerana para malaikat mendoakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana suka dengan apa yang mereka tuntut itu. Jadi peluang yang kita ada, kelapangan yang kita ada, kita isi dengan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Yang mana para malaikat mendoakan pada orang beriman supaya diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jal dan dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, InsyaAllah pada seri kali ini kita akan sambung lagi hukum hakam berkaitan dengan puasa. Pada seri yang lepas kita berbincang tentang masalah boleh tak bayar fidyah awal. Tak sempat Ramadan nak bayar fidyah siap-siap, senang, tak mau fikir dah. Dan kita sebutkan tidak boleh kerana belum sampai masa diwajibkan untuk puasa. Macam mana boleh bayar fidyah sedangkan fidyah itu adalah menandakan kita tidak mampu untuk puasa? Macam mana boleh dia kata tak mampu puasa kalau belum diwajibkan untuk berpuasa? Jadi bilakah bermula kewajipan puasa? Mazhab Hanafi bermula pada 1 Ramadan. Syafi'iyah sepakat kata kewajipan bermula pada setiap hari. Maka kesan implikasinya kalau ikut mazhab Hanafi boleh bayar fidyah sebulan bermula 1 Ramadan sebab dah mula difardukan puasa. Manakala mazhab Syafi'i dikata paling awal nak bayar fidyah lepas subuh setiap hari sebab memang dia dah tahu dia tak mampu. Dia bukan tak mampu dalam istilah syarak ni, bukan tak mampu dijangka tidak mampu. Tidak mampu dalam istilah fiqh bermaksud tidak mampu ketika nak buat benda tu. Itu baru dikatakan sebagai tidak mampu. Walaupun sekarang kita kata, tak larat puasa sekarang. Tapi mungkin bila masuk Ramadan, tiba-tiba Allah beri kekuatan. Larat pula puasa. Jadi sebab tu dalam iktibar fiqhi, fiqh ambil iktibar, nak kata haram ke, sunat ke, wajib ke, makruh ke, tak larat ke, semua hanya bermula bila dah masuk, bila dah sampai masa untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi tak boleh dikata saya tak larat nak puasa, jadi nak berfidyah siap-siap, tak boleh. Sehinggalah difardukan puasa, tempoh masuk waktu yang diwajibkan puasa, baru boleh dia kata saya tidak mampu untuk berpuasa. Untuk petang ini pula kita akan membicarakan tentang masalah juga berkait dengan pesakit di hospital ataupun kita sendiri di rumah pun sering mengalami masalah ini, iaitu masalah oksigen yang dimasukkan ke dalam pesakit. Jadi dia terlantar atas katil, tak boleh buat apa, maka dia diberi alat bantuan oksigen. Maka soalannya, dan dia tak makan pun, sehari tak makan dah, sehari pakai oksigen bergantung pada itu ya, dan dia dalam keadaan sedar. Kalau tak sedar tak apalah, memang dia kena qada kemudian. Ini dia sedar. Jadi kalau tak puasa pun, tak makan apa, boleh tak dia niat puasa sedangkan ada bantuan oksigen? Begitu juga masalah suntikan ubat di hospital. Dia sakit, tak makan pun, tapi duk masuk ubat.
Adakah dia boleh meneruskan puasa ataupun dia kena qada, kena fidyah ke bagaimana? Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Isu ini dia sebenarnya berkaitan dengan makan dan minum. Makan minum jelas memang Nabi sebut, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang terlupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, kerana sesungguhnya Allah lah yang beri makan dan beri minum kepadanya. Jadi jelas, para sahabat pun faham tak boleh makan dan minum bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari. Maka sekarang timbullah persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan makan dan minum itu? Kita kan fikir makan minum. Makan, ambil nasi masuk mulut, kunyah-kunyah telan, makan. Adapun nak fiqh, mereka bahaskan lebih detail. Bagaimanakah yang dimasukkan dengan makan dan minum tersebut? Panjang bahasanya. Saya ringkaskan je. Dia terbagi kepada dua pandangan. Pertama, mereka yang menafsirkan istilah makan dan minum itu dengan istilah usulu syai' ilal jawfi. Sampai sesuatu melalui kubur. Ataupun sesuatu yang masuk ke saluran yang menuju ke ma'idah, ke tempat proses makanan tu. Kalau kita sembelih lembu pakai apa? Katam. Jadi semua saluran yang sampai ke situ itu dianggap sebagai al-jawf. Manakala golongan kedua pula mereka menafsirkan istilah makan dan minum itu dengan erti kata maksud iaitu makan minum. Macam mana kita faham makan minum? Macam itulah makan minum. Kita faham minum, ambil air telan, guguk telan. Itu minum. Kalau ambil air liok, dia tak ada air liok, dia pergi nganga, bagi air liok naik penuh mulut, dia telan. Kira dengar pun melugai. Tu kira minum ke tak? Tak, tu kan minum. Walaupun air juga masuk, tapi dia tak ada air liok, bagi penuh mulut, dia telan. Tak dimasukkan sebagai apa? Tak dinamakan sebagai minum. Begitu juga makan. Makan ni makan lah. Ambil makanan masuk mulut, kunyah-kunyah, telan. Itu namanya makan. Tapi kalau celah-celah gigi tu, apa keluar, kita makan daging lekat celah gigi. Tengah-tengah semayang, terkeluar. Lepas tu kita telan. Adakah itu namanya makan? Tak kunyah pun. Itu saki-baki makanan tadi. Adakah kita telan itu dan niat makan, mengenyangkan? Punca ataupun sebab makan dan minum itu untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Adakah dengan menelan secebis, dua cebis sisa di gigi itu dikira sebagai makan, mengenyangkan? Baik, itulah khilaf dalam kalangan para ulama, dan daripada definisi tersebut pecahlah terlalu banyak khilaf dalam kalangan para ulama. Kita ringkaskan saja kepada dua khilaf utama tadi. Pandangan pertama adalah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dan juga dipilih dalam mazhab Hanbali serta sebahagian ulama Hanafi dan Maliki. Mereka berpandangan makan itu adalah menyampaikan sesuatu ke rongga, iaitu saluran yang sampai ke katam tu. Arti kata lain, semua benda yang masuk sama ada melalui mulut atau hidung ataupun kubul ataupun dubur sekalipun dianggap sebagai membatalkan puasa. Kalau kubur dubur ni kan ada ubat tu. Ubat apa? Bagi satu ubat bagi berak, satu ubat demam pun ada juga. Masuk ikut punggung. Jadi ubat itu mengikut pandangan sebahagian Syafi'iyah membatalkan puasa kerana saluran itu sampai ke katam walaupun dari bawah. Walaupun benda ni kita kata pikat logik, makanan tu dari atas turun bawah. Hak ni takkan dari bawah naik atas kot, tak munasabah. Tapi dia tetap saluran yang sampai ke kawasan katam, perut. Adapun telinga, walaupun telinga ini dikatakan, kalau tengok sebagian kitab fiqh dulu dia sebut masuk korek telinga pun batal. Alasannya kalau korek telinga ni kadang-kadang rasa masin kat tekak sikit. Wallahu alam. Tapi pada hari ini kita dapati saluran telinga tidak sampai ke perut, maka ia tidak dianggap sebagai perkara membatalkan puasa.
telinga salurannya ke otak, bukannya ke perut. Maka timbullah isu-isu yang berkaitan. Termasuk juga hatta sampai tahap kalau kita contoh waktu sahur kita minum air sirap. Kita minum air sirap waktu sahur. Kemudian lepas azan subuh kita rasa manis-manis mulut kita. Kita pun hisap telan. Maka di sisi Syafi'iyah perkara tersebut membatalkan puasa sebab ada zat gula tu sampai ke perut, masuk ke rongga. Maka begitulah juga dengan benda-benda yang lain. Termasuk juga dengan inhaler. Setiap tahun keluar masalah ni, inhaler. Inhaler ni, kenapa orang tanya, kalau kita hisap oksigen, kita hisap udara tak batal puasa. Kenapa bila hisap inhaler batal? Kerana di sisi Syafi'iyah, inhaler itu adalah cecair. Dia bukan gas, dia cecair. Ada yang kata gas, ada kata cecair. Wallahualam. Tapi kalau tengok fatwa-fatwa ulama-ulama Syafi'iyah belah Mesir sekalipun, kebanyakannya mereka dah mengkategorikan inhaler sebagai gas, bukan cecair. Wallahualam. Tapi kalau dulu-dulu memang mereka kata ia adalah cecair dan membatalkan puasa. Timbullah pula soalan, begitulah juga termasuk dengan rokok. Rokok kita hisap, dia udara tu, walaupun dia adalah udara, tapi dia udara yang ada zat dia, macam jerebu. Iaitu dia akan masuk meninggalkan kesan pada kawasan paru-paru, dan sebab tu dia turut membatalkan puasa. Begitulah seterusnya. Hatta kalau ada benda sekalipun lekat celah gigi, lepas subuh dah tahu ada makanan dekat celah gigi, dia kutir-kutir buang, dia pergi telan. Maka puasanya batal. Ini mereka yang mendefinisikan puasa sebagai apa? Mendefinisikan makan dan minum sebagai menyampaikan sesuatu melalui jalan rongga yang menuju ke kawasan perut. Maka termasuklah dengan oksigen yang dibekalkan di hospital. Alat bantu pernafasan tu, ada sebahagian yang semata-mata menggunakan alat bantuan pernafasan. Ada juga sebahagian dia ada beberapa tiub kat situ. Kadang-kadang 2, kadang 3, kadang 4 tiub. Jadi setiap tiub tu kadang-kadang ada ubat masing-masing. Dia masuk melalui saluran pernafasan. Maka di segi Syafi'iyah, pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah dia tidak boleh berpuasa, dia dianggap diuzurkan daripada puasa. Jika sakitnya kekal sampai dia mati, dia hanya perlu bayar fidyah, waris tolong uruskan. Kalau dia sihat balik, dia kena qada balik puasa yang ditinggalkan. Adapun kalau gas yang masuk adalah oksigen semata-mata, maka tidak menjadi masalah. Kerana oksigen adalah termasuk udara, bukannya benda cecair. Baik. Adapun suntikan, suntikan tidak termasuk. Kenapa? Kerana suntikan dia terus masuk ke dalam kawasan darah. Masuk darah terus dan terus berjalan dalam badan tanpa melalui kawasan perut. Arti kata lain, suntikan tidak mengenyangkan. Dia hanya masuk ubat. Walaupun kalau masuk ubat kat mulut, kena minum air, sebagainya, dia ada rasa juga di perut. Tapi kalau masuk melalui suntikan, ubat tersebut tidak memberi kesan kepada lapar ataupun dahaga. Maka suntikan sepakat para ulama tidak membatalkan puasa. Cuma di Darul Ifta Masriyah pernah bincang masalah suntikan apa bagi tak lapar. Macam mana? Dia tak mau lapar, dia bagi suntikan. Adakah dia membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa seperti suntikan lain? Ini perlu kepada ijtihad pemerintah, pada ijtihad mufti. Setakat yang saya ingat yang difatwakan di belah Mesir, Saudi pun suntikan yang menggantikan makan dan minum, maka dianggap hukum seperti makan dan minum, maka ia membatalkan puasa walaupun tidak sampai ke maidah, walaupun tak sampai ke kawasan perut penghadaman. Pandangan yang kedua pula, dia kata yang dikatakan makan minum ini, makan minum, makan pada uruf, orang faham apa makan minum. Dari zaman Nabi, orang faham makan minum tu tak berubah. Maka itulah makan dan minum. Selain daripada itu, ia tidak dimasukkan dalam kategori makan dan minum. Kita minum air sebab apa? Dahaga. Kita makan sebab apa? Lapar.
Kalau tidak menghilangkan dahaga dan tak menghilangkan lapar, maka itu bukan namanya makan. Maka banyaklah implikasi yang berbeza. Contohnya dalam masalah tadi, kita tertelan sisa makanan di celah gigi. Kita keluarkan, cungkil-cungkil buang, kita pergi telan. Pandangan kedua, ia tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan sisa air manisan di mulut. Kita sahur, kita makan kurma. Pagi-pagi, pas subuh, duk rasa manis tak hilang ni. Kita pun hisap-hisap ditelan. Itu pun tidak membatalkan puasa mengikut pandangan yang kedua. Samalah juga dengan inhaler. Inhaler pun sama juga. Tak kira dia gas ataupun cecair, tujuan masuk inhaler tu bukannya tujuan makan. Ia adalah ubat untuk mengembangkan paru-paru, bukannya makan masuk ke perut. Maka ia juga tidak membatalkan puasa. Samalah juga dengan orang di hospital yang dapat bantuan alat pernafasan tu dan ada tiub-tiub lain masuk ubat dan sebagainya. Semuanya itu tidak membatalkan puasa kerana bukanlah ubat itu tujuan untuk makan dan minum. Tujuannya adalah untuk perubatan. Cuma pandangan kedua ni ada sedikit iskal, kemusykilan. Iaitu masalah rokok. Kalau dia kata ubat tak batal, bukan niat makan minum pun. Rokok sama juga. Rokok bukan orang niat makan minum pun. Bukannya untuk menghilangkan lapar ataupun menghilangkan dahaga rokok ni. Jadi kenapa walaupun ulama-ulama yang menggunakan kaedah kedua, menggunakan fatwa inhaler tak batal, ubat masuk ke oksigen tu tak batal, kenapa mereka tetap berpandangan rokok membatalkan puasa? Ini pun kita kata mungkin, wallah alam, ada sedikit perbezaan. Kita kata macam tak teli, macam tak serasi. Sat kata masuk ke rongga tak batal kalau bukan niat makan minum. Sekejap kata batal pula walaupun bukan makan dan minum. Saya pun tak pastilah dari sudut perinciannya, tapi secara umumnya orang Arab dia panggil hisap rokok ni dengan istilah syurbush syajair, sagair ataupun sigaret. Minum rokok ni, syurbud dukhan, at-tadkhin. Dipanggil minum asap. Jadi mungkin mereka mengkiaskan hisap rokok dengan minum pasal istilah Arab panggil minum asap. Wallah alam. Tak pasti. Tapi ala kulli hal kita kata dalam keadaan pesakit di hospital, dalam keadaan dia tak boleh makan, tak boleh minum, dia hanya masuk air dalam badan, dia hanya masuk ubat dalam badan, dia hanya masuk oksigen dan juga cecair ubat yang lain yang tidak sampai ke perut, hanya sekadar macam gas sahaja, maka mereka bolehlah meneruskan puasa hanya jika air yang dimasukkan dalam badan memang bertujuan menggantikan makan dan minum, maka barulah dia dianggap tidak berpuasa. Tidak boleh dia puasa dan dia kena qada, ataupun jika dia tak ada rezeki, tak ada jodoh, dia kena warisnya kena uruskan, bayar fidyah untuk si mati. Baik, itu persoalan. Begitu juga contohnya ubat-ubat tadi kita sebut yang masuk melalui kubul ataupun dubur, ataupun kita kata operation batu karang, masuk kod depan. Batal puasa ke tidak? Kalau ikut pandangan pertama, batal. Pasal saluran tu sampai juga ke kawasan usus. Pandangan kedua kata tak batal. Pasal itu bukan makan, tu bukan minum. Ada orang makan minum kat bawah. Pelik tak ada, tak wujud kat dunia ni. Tujuannya bukan makan, tujuannya bukan minum, tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan dahaga. Sama juga ubat tadi, ubat bagi boleh buang air besar, masuk kod punggung, itu pun tidak membatalkan ikut pandangan kedua. Pandangan pertama kata batal. Ketiga, ada ubat demam masuk kod punggung, itu pun kalau pandangan pertama batal, pandangan kedua tak batal. Dalam situasi hari ini, kita tengok realiti masyarakat kita, yang mana kadang-kadang mereka ni sangat sukar untuk qada. Susah nak qada. Tak tahu sebab apa. Mungkin salah satunya sibuk, kerjaya, dan nombor satu adalah environment, bersekitaran. Maka kita kata bolehlah dalam keadaan demikian kita membuka ruang untuk mereka meneruskan puasa selagi mana mereka tidak makan dan minum ataupun
dimasukkan sesuatu yang menggantikan tempat makan dan minum seperti air garam, air dan sebagainya. Dia boleh teruskan puasa macam biasa. Wallah. Sebab kalau tak puasa pun tak makan tak minum sama je, badan dia tetap lemah. Adapun tentang masalah doktor macam mana? Boleh tak doktor buka puasa? Doktor buka puasa kerana menguruskan pesakit. Dia nak kira macam mana? Dia nak kira uzur sementara ke uzur kekal? Baik, doktor yang menguruskan pesakit ni, dia tak sama dengan seperti isu ibu mengandung atau ibu yang menyusukan. Sebab ibu mengandung atau ibu menyusukan ni, kadang-kadang dia buka puasa memang dia tak ada masalah. Tapi kerana risaukan anak dia. Berbeza dengan doktor, doktor kalau buka puasa sekalipun, bukan sebab risaukan bersakit, sebab dia sendiri yang tak darat. Dan kita nampak secara zahirnya doktor ni ada musim. Ada musim dia sibuk, ada musim dia lapang. Maka wallahualam dikiaskan dengan uzur sementara, doktor dan nurse boleh buka puasa, tak perlu paksa diri untuk puasa, dan dia boleh qada kemudian nanti. Bila dah lapang sikit selesai COVID-19 ni, mereka boleh qada, tak ada masalah. Jangan paksa diri. Orang kita ni dah terbiasa paksa diri. Sedangkan kalau ulama mazhab Hanafi tu, dia kata sakit boleh buka puasa tu, kadang-kadang sampai kita gelak tengok. Macam ada kes Bangla tu di mana, Kedah ke mana, tak ingat. Kena tangkap sebab buka puasa. Tak puasa. Alasan dia apa? Jari dia luka. Dia kerja buruh binaan, jari luka dia buka puasa. Jadi kita gelak, apa ni? Jari luka bukannya demam ke sakit ke apa? Tapi sebenarnya memang ada sandaran daripada mazhab Hanafi. Dan pernah juga ada orang mai rumah Ibnu Sirin tak puasa. Tengok sihat walafiat dia. Tak tengok sihat walafiat. Jadi bila orang tanya kenapa tak puasa? Kata Ibnu Sirin, jariku terluka. Tangan dia luka, dia tak puasa. Baik. Itu adalah pandangan dalam mazhab Hanafi. Bukanlah kita nak suruh, kata ustaz, saya sakit perut, tak payah puasa. Ustaz, sakit kaki, tak payah puasa. Itu jenuh pula. Tak kena dengan keadaan. Sekarang ni dalam situasi kita kata kepada doktor dan nurse yang terasa terbeban, penat ni kerja doktor tu. Tambah bila penat-penat sana ni kadang-kadang antibody pun dia lemah, mudah sakit dan sebagainya. Maka untuk mereka lebih baik untuk meninggalkan puasa seperti mana Nabi dan para sahabat tidak berpuasa ketika perang Badar. Kerana perang ni teruk, bukannya senang, bukannya benda mudah. Jadi mereka hanya perlu qada selepas selesai semua sekali. Jika seandainya contoh wal'iyadzubillah lah, kalau iftirat, kemungkinan fiqhul ma'al, kemungkinan akan datang tiba-tiba mereka COVID-19 sampai setahun, langkau Ramadan tahun depan, maka ketika itu kita akan bahaskan kemudian. Ada banyak pandangan dalam masalah ni, tapi secara umumnya sekarang ini dalam situasi semasa mereka tidak perlu berpuasa dan boleh mengqadakannya setelah isu COVID-19 ni reda ataupun selesai. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita sampaikan dapat dijadikan sebagai panduan dan juga pengajaran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.